Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey. Pada hari ini saya Aina daripada Syabrin Press. Pada hari ini kita akan bersama dengan penulis puisi Suprapto iaitu Cik Nia Fawzan untuk berkongsi mengenai buku beliau, buku yang ditulis beliau. Okey. Jadi bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai buku puisi Suprapto, dia tulis boleh teruskan menonton live ini. Jadi soalan pertama saya kepada Cik Puan, boleh Cik Puan ceritakan sedikit mengenai latar belakang diri Cik Puan? Okey, nama saya Nur Fauzan binti Madun. Okey, sebab apa saya tulis puisi si Perantau ni? Okey, bermulanya saya berhijrah ke KL dan pada tahun 2016. Time tu adalah umur dia dah sikit yang muda lagi. Okey, jadi 2016 tu saya belajar di satu college under Al-Mahidam. Okay, untuk syuting. Tapi saya berminat untuk menulis. So dari situ saya bermula minatnya menulis puisi. Jadi saya cuba sedikit demi sedikit lah untuk buat puisi itu. Jadi kenapa saya bagi setiap tajuk tu ada pulang, lepas tu emosi, sebab dari situ saya tengok suasana sekeliling dekat luar. Contoh macam budak-budak kalau tengah buat dalam kelas apa, dia akan rasa ada yang depressed, ada yang ikut mood dia. So saya ceritakan balik dalam puisi tersebut. Sama juga macam saya, dalam 4 tahun saya duduk dekat KL, so ada kisah silam dia. Jadi saya masukkan kesemuanya ke dalam puisi tersebut. Itulah minat saya dalam puisi. Siapa yang tahu untuk bila dia baca dia terasa, oh kenapa cerita ni macam sedih sangat, kenapa cerita ni ada yang marah. Itu disebabkan saya nak tengok orang sekeliling dan ada juga dalam diri saya. Itulah saya ceritakan balik dalam puisi. Jadi kan, dalam buku puisi Suprapto ni, ada kekuatan yang Cik Puan boleh ceritakan pada penonton kita? Kekuatan maksudnya semangat tu macam mana tu? Kekuatan buku ni lah. Kekuatan yang Cik Puan cuba untuk sampaikan kepada pembaca kita. Okey. Tajuk si Perantau ni disebabkan seseorang yang hidup berjauhan daripada keluarga, dia teringin untuk pulang tetapi ambil masa yang lama. Jadi dia terpaksa untuk berdikari di luar untuk bawa pulang sesuatu yang berharga untuk keluarga dia. Jadi macam mana perjalanan dia untuk membawa hasil untuk keluarga dia tersendiri. Okey, so soalan seterusnya, boleh Cik Puan ceritakan pengalaman dan cabaran yang Cik Puan hadapi semasa penulisan buku ni? Allah, bertahun tu. Cabarannya agak sukar lah, sebab yelah kalau kita nak buat puisi kenalah tengok sekeliling macam mana kan, adakah orang tu boleh terima ke apa. Jadi antara susah lah soalan ni nak jawab. Sebab yelah bila kita, macam saya suka duduk berdiam. Jadi bila kita berdiam, kita akan dapat satu ilham untuk tulis puisi. Jadi saya tulis balik ceritanya. Jadi bila kita cerita, adakah orang kat luar sana sama seperti saya? So adakah cerita ni setakat dongeng je lah apa kan. Jadi kita kena hayati betul-betul apa perasaan orang. Kita macam tu lah. Kita kena tengok apa sekeliling kita, macam dia ada masalah, kenapa kita ceritakan balik. Macam dia sedih sebab apa, happy sebab apa, tiba-tiba nak marah sebab apa macam tu. Baiklah.
saya faham apa yang cikgu tu. Okey, siapa mentor cikgu dalam bidang penulisan ini dan kenapa? Saya suka banyak ni. Orang lama. Sebab kalau Sufi Sabri, buku buku Prima, mungkin puan tahulah Sufi Sabri tu. Dan saya suka tengok dia punya ayat dia. Ayat daripada penulis tu saya suka hayati betul-betul dan saya kisahkan balik macam mana dekat luar sana. Sebab saya suka cerita yang saya seram, so saya boleh bayangkan macam mana saya nak buat satu puisi tu. Okay. Boleh tak cikgu kongsikan sedikit tips untuk menjadi seorang penulis? Okay, tips tu adalah bila kita rasa kita kesunyian, kita rasa nak luahkan perasaan tu dekat seseorang, so kita jangan pendam, jangan suka pendam. Bila kita pendam, dia akan terasa sakit sangat. Macam mungkin cikgu pernah rasa macam tu. Okay, jangan sekali kita pendam perasaan tu. Bila kita pendam, kita akan rasa down. Akan jadi depressed dalam diri. Jadi bila kita ada masalah, kita kena share dekat someone dan kita luahkan pada dia. Dari situ kita boleh tahu macam mana kita nak dapatkan satu ilham daripada orang lain. Jadi janganlah give up dalam hidup. Bila seseorang tu rasa nak menulis, nak keluarkan satu karya, teruskan. Jangan give up. Bila kita give up, habislah. Kena rasa down. Bila kita dah depressed, memang tak boleh nak hidup lah. Dah ke mana nanti jalannya? Okay, saya ada rasa sangsi lah kan cikgu. Dengan cikgu sebagai guru, jadi bagaimana pengurusan masa cikgu semasa cikgu menulis buku puisi seperangkai ini? Maksudnya waktu macam mana? Macam mana cikgu menguruskan masa cikgu untuk menulis waktu dia. Okay, waktu sebab saya sekarang bekerja full time sebagai guru. Jadi untuk menulis tu saya ambil masa malam. Malam sebab yelah, kalau penulis ni kadang dia suka waktu pagi, waktu macam siang lah ataupun malam, tengah malam pun dia tak nak tidur apa kan. Jadi saya suka waktu malam. Bila waktu malam saya akan duduk seorang-seorang. Taklah seorang-seorang macam kena kurung kat dalam bilik, tak adalah. Okay, saya suka duduk seorang-seorang waktu malam. Jadi saya dari situ saya boleh cari apa yang saya nak buat tentang sambung puisi saya. Okay, untuk menulis cerita apa, saya akan dudukkan satu macam halaman rumah. So saya akan tengok, okay, kenapa contohlah kereta ni bergerak sebab apa? Okay, kenapa orang sekeliling buat macam tu? Okay, dari situ saya boleh dapat idea macam tu. Jadi kalau waktu siang ni kadang-kadang idea ni tak datang. Dia kena waktu malam. Saya duduk seorang-seorang baru dapat itu kan. Betul-betul. Kadang tengah tidur pun akan ada idea, dah terbangun. Orang ingat, orang ni tahajud agaknya, tapi dalam masa yang sama kena pula buat puisi, dapat idea. Macam itulah. Itu. Okay. Okay. Apakah sasaran pembaca cikgu untuk buku puisi seperangkat ini? Apa dia? Tak berapa nak jelas. Siapakah sasaran pembaca cikgu untuk karya buku puisi seperangkat ini? Pada orang lah macam mana? Dia kena ikut pada orang tu.
Sebab kita tak boleh nak paksa orang lah. Kan paksa orang nanti orang ni macam memaksa. Tak boleh. Betul. Uh, Okay. Cik Pan ada buat masa sekarang ni, Cik Pan ada plan untuk penulisan yang baru? Sekarang saya tengah siapkan satu cerpen. Sebab saya ingat daripada puisi saya dah buat puisi, sebab itu saya punya minat. Jadi saya ingat saya nak buat cerpen. Jadi sekarang ni hampir siap, mungkin akan hantarlah dekat, boleh sambung kan ke Santai Ilmu Production. Jadi mungkin mungkin saya akan sambung buat cerpen dan sambil tu saya akan buat puisi jugalah. Gini-gini, cerpen, puisi. Idea ni kadang-kadang dia nak buat cerpen, kadang-kadang nak buat puisi, duduk kat luar pun nak buat puisi. Jadi ikut kita punya dia lah. InsyaAllah doakan. Okay, boleh Cik Pan ceritakan sedikit kepada penonton kita mengenai buku puisi Cik Pan kali ni? Okay, contohnya sekarang ni budak-budak tengah nak sambung belajar, betul? Okay, saya nak ceritakan kenapa saya tulis puisi si perantau. Okay, dari kampung dia nak pergi ke luar bandar. Jadi macam mana perasaan dia nak tinggalkan keluarga. Jadi bila dia tinggalkan keluarga, dia rasa macam sedih, tak nak jauh daripada family, betul? Jadi macam mana kita nak sampaikan message dekat keluarga daripada kita WhatsApp, tiba-tiba hilang. Contohlah tengah WhatsApp ni, handphone mati. Itu semua benda hilang, jadi tak ada kenangan. Jadi dari situ kita boleh, mana yang minat untuk menulis lah, dia akan tulis satu buku macam puisi ke tentang kehidupan dia macam mana. Jadi dia boleh sampaikan hasil tu kepada keluarga dia. Macam mana dia rindu dengan family, dia rindu dengan suasana dekat luar bandar, nak bawa pulang kepada family ataupun di kampung. Jadi mana yang minat tu teruskanlah untuk tulis puisi. Macam duduk dekat luar, dia nak sampaikan satu cerita untuk di kampung macam mana. Suasana kampung. Tak adalah nanti balik orang kampung tanya, kau duduk dekat bandar macam mana perasaannya? Entahlah, saya pun tak tahu macam mana. Dah rugi. Apa harapan Cik Pan dalam bidang penulisan di Malaysia ni? Sebab mula tak ramai kan yang penulis, orang yang ingin menulis. Betul, okey. Harapan saya bila seseorang tu dia ingin mencuba benda yang baru, contoh macam menulis, dia tengah seorang ke ataupun dia bosan nak buat apa, kenalah kena fikir ke depan, macam mana aku nak jadi seorang penulis, adakah aku boleh jadi seorang penulis macam luar sana, macam mana cara untuk minat. Okay, kenalah dalam hati tu kena niat, nawaitu dia, nawaitu kerana Allah, saya nak jadi seorang penulis yang boleh bagikan semangat untuk orang kat luar sana macam mana. Jangan give up. Jangan give up. Dia tu jangan give up untuk jadi seorang penulis lah, untuk menghasilkan karya yang baik. Okay. Boleh tak kongsikan lah sedikit tips untuk menjadi seorang penulis kepada penonton kita? Tips dia, satu, permulaan dia adalah kita kena doa lah dengan Allah. Siapa lagi kita nak minta, betul? Okay, satu, yang lain selain kita berdoa kepada Allah, kita kena, bagi saya lah kalau nak jadi seorang penulis ni, sebab saya dah lama kan untuk menulis dari 2016 macam tu. Okay, first kali saya buat adalah kena berdoa untuk ibu bapa, mak ayah saya masih ada lagi kan. Jadi saya nak bagikan semangat dekat diorang, nak bagi hasil untuk family. Lepas tu satu lagi kita kena sedekah. Daripada sedekah tu kita boleh
dapatkan sesuatu untuk diri kita juga, untuk orang lain. Kalau kita tak sedekah, nanti Allah susah pula nak bagi kita rezeki macam mana, dan macam mana kita boleh hasilkan sebuah karya kita sendiri daripada Allah juga. Jadi itulah tipsnya. Ada 3. Satu, berdoa kepada Allah. Kedua, untuk untuk hasilkan karya tu berikan kepada dia. Dan ketiga adalah sedekah untuk dapatkan rezeki tu. InsyaAllah. Yang tak bertanya-tanya dekat penulis. Kita ada soalan daripada editor kita. Adakah cerpen bagi buku puisi Perantau ini? Ya, boleh apa? Adakah cerpen ada sambungan untuk puisi Perantau ini? InsyaAllah lah. Okey lah. Baiklah. Soalan pun sudah saya ajukan kepada Cik Puan. Jadi sebelum kita akhiri lah perbualan kita, Cik Puan ada sepatah dua kata untuk diucapkan kepada mereka yang menonton dan peminat buku Cik Puan. Okey, saya harap yang menonton di live ni, saya harap doakanlah saya untuk teruskan hasil karya saya, dan sesiapa yang ingin menulis, tak kisahlah untuk puisi ke, untuk novel ke, buat betul-betul, jangan give up, and then jangan sesekali kita pendam perasaan tu. Bila kita rasa pendam, kita suka pendam sangat-sangat, benda tu tak dapat hasil kan. So kita kena luahkan benda tu untuk dapatkan hasil dan tunjukkan untuk family dan orang lain. Kalau berminat untuk tulis, tulis. Jangan give up. Contohnya nak tulis waktu pagi, tulis waktu pagi. Tengah memasak dapat idea, tulis. Manalah tahu kan tengah masak dapat menulis, betul tak? Tengah masak, aku nak ceritakan pasal nasi goreng. Kenapa cerita nasi goreng? So kita kena cerita balik. Dan kalau kita rasa tengah buat waktu malam, waktu malam ni otak kita tengah fresh, masih fresh lagi sampai ke waktu pagi. So kita kena tulis, cari idea tu untuk hasilkan karya. Siapa yang suka menulis, tulis, teruskan, tak kisahlah kat mana-mana pun. Jadi dapat hasilnya, diri kita rasa happy dan orang lain pun rasa happy, dan itu semua kerana Allah. Jadi bagi sesiapa yang berminat, boleh dapatkan puisi Perantau di Shopee kami @ilmu_, atau boleh juga dapatkan secara peribadi lah kepada penulis kita. Okay, terima kasih kerana meluangkan sedikit masa Cik Puan bersama kami pada pagi ini. Terima kasih banyak sebab jemput. Saya silap kata, minta maaf lah. Saya juga mohon maaf lah jika ada daripada saya. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih Cik Puan. Terima kasih. Okay.